Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Uh, Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada MMPC kerana memberi peluang kepada Bank Negara untuk sesi pada tahun ini. Sebab ini kali pertama Bank Negara tampil serta dalam program My Money and Me. Okey, saya akan ceritakan sikit pasal penipuan kewangan. Ini adalah topik yang hot pada ketika inilah. Tapi apa yang kita nak share ni adalah satu benda yang penting sebab ramai yang di luar sana agak makin ramai yang menjadi mangsa, terutama pada masa sekarang ni lah. Okey, kita tengok dulu jenis-jenis penipuan kewangan yang ada supaya kita boleh memahami apa itu yang kita maksudkan dengan penipuan kewangan. Ramai yang tak sedar bahawa bila dia terlibat dalam skim-skim tu adalah contoh-contoh penipuan kewangan. Okey, kita ada beberapa jenis. Yang paling banyak sekarang ni adalah apa yang kita panggil sebagai Macau scam. Ini adalah penipuan kewangan yang hari-hari kalau kita baca kat surat khabar, itu yang kita nampak. Itu yang di-highlightkan ataupun diketengahkan oleh pihak media. Dan kita ada juga skim-skim pelaburan. Skim-skim pelaburan ni kita dah faham daripada dulu lagi sampai sekarang memang benda tu tak pernah berhenti. Cuma modus operandi ataupun jenis-jenis pelaburan tersebut yang berubah. Okey, pelaburan internet palsu dan lain-lain jenis penipuan ataupun secara umumnya ialah penipuan internet yang berasaskan internet lah, sama ada daripada melalui media sosial ataupun melalui kumpulan-kumpulan dalam apps yang menggunakan laman media dan sebagainya. Itu pun dia penyalahgunaan nama bank negara sendiri pun ada juga selalunya melalui pinjaman-pinjaman palsu. Okey, kita akan juga bercakap pasal keldai account ataupun dalam bahasa Inggerisnya mule account. Apa yang berlaku dalam keadaan mule account ni. Dan juga urus niaga mata wang asing secara haram dan juga cryptocurrency ataupun Bitcoin. Okey, ini contohlah news report ataupun keratan surat khabar yang kita selalu baca. Semalam pun kalau kita tengok berita, benda ni masih lagi ada. Setiap hari, hampir setiap hari benda ni dilaporkan berlaku. Kalau tengok tarikh-tarikh yang saya letak kat dalam ni, contoh-contoh ni pun macam baru lagi. Benda ni semua dalam tahun ni, Januari, Mac dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan umum, Syndicate Macau scam ni, kalau kita tengok database lah ataupun kes-kes yang dilaporkan oleh PDRM, kes Syndicate Macau scam ni daripada Januari hingga Oktober tahun lepas sahaja ada lebih daripada 5,000 kes. Kalau kita tengok jumlah kes satu, kita tengok juga jenis kerugian. Berapa jumlah kerugian yang ditanggung oleh mangsa-mangsa. Kalau tengok dekat situ, Januari sampai Oktober, 256 juta. Duit mangsa ditipu melalui Syndicate Macau scam. Dan kalau tengok kat situ, dia cakap mangsa wanita paling ramai. Lebih daripada 3,000 kes. Kebanyakannya yang berusia lebih daripada 51 tahun. Okey. Kita nak tengok apa modus operandi dia, macam mana dia Macau scam ni ataupun penipuan panggilan telefon dan SMS ni berlaku. Dia kadang-kadang modus operandi dia sentiasa berubah-ubah. Modus operandi yang berlaku 2 tahun lepas akan muncul balik. Kadang-kadang di telefon dia akan mengaku sebagai pegawai polis, pegawai mahkamah, pegawai bank, pegawai lembaga hasil dalam negeri, jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Konon-kononnya dia akan bercerita yang seolah-olah kita ni ada masalah, ada kes. Kadang-kadang melibatkan kes polis, kadang-kadang cukai yang tak berbayar dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia, secara umumnya mangsa-mangsa ni tertipu disebabkan panik. Bila dia takut tindakan-tindakan yang boleh dilakukan terhadap dia,
disebabkan kes-kes yang disebut tadi itu yang dia akan bertindak mengikut apa sahaja yang diberitahu oleh si penipu tadi melalui panggilan telefon. Dan scam ni pandai, benda ni adalah sedikit ni memang pandai, dia akan transfer panggilan kita, skripnya yang dia gunakan tu memang akan meyakinkan mana-mana penerima panggilan. Sebab tu kita kena lebih berhati-hati bila kita dapat apa-apa panggilan pun daripada nombor yang tak dikenal pasti, dan bila dia pula akan memperkenalkan diri dia sebagai siapa. Kan dia kata polis dan sebagainya, kita kadang-kadang bila dengar aja polis memang kita terus takut dah. Jadi kita kena mengelak perasaan cemas tu dan panik tersebut. Okey, kalau tengok dekat sini modus operandi dia ada 6 step lah lebih kurang. Kadang-kadang step tu mungkin kurang atau mungkin lebih, dan jangan terkejut sebab dalam kes-kes yang kita dapat ada mangsa-mangsa yang ditipu untuk tempoh masa yang lama. Kejadian tu bukan berlaku 1 hari ataupun 2 hari. Yang sebagai pengalaman lah, sebab saya bertugas di Bank Negara di Jabatan Link sebelum pandemik, kita bertemu dengan orang awam face to face ataupun secara bersemuka. So ada seorang mangsa yang proses dia ditipu tu mengambil masa 3 bulan. Sebab 3 bulan tu sehingga menyebabkan kerugian dia bukan duit yang disimpan saja, tetapi duit yang dipinjam daripada dalam masa 3 bulan tu dia buat loan, dia buat personal loan, pinjaman peribadi untuk kononnya membayar menyelesaikan kes-kes dia tu. So sampai setahap tu, dan macam kita akan selalu cakap dekat bila kita buat berkongsian, jangan salah sangka, jangan ingat kata kita selalunya berlaku kepada orang yang tidak berpendidikan tinggi ataupun dia tak faham, dia tak tahu dan sebagainya. Tidak. Benda ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, mangsa dia tak mengenal. Macam laporan tadi yang saya tunjukkan contoh tadi, doktor ada yang terkena, pensyarah ada yang terkena. So pengalaman saya pula, ada juga orang yang berjawatan tinggi, bekerja di institusi yang berreputasi, dia tetap terkena dengan Macau scam ni. Sebab dia modus operandi dia ataupun skrip yang digunakan oleh penipu-penipu ni terlampau real ataupun realistik. So kita sebagai pengguna kena lebih berhati-hati. Ya, banyak kalau kita dengar cadangan-cadangan lah, banyak orang cakap kata install lah ada apa-apa apps yang dekat phone tu yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti nombor-nombor telefon yang ditelefon, yang masuk, panggilan telefon yang masuk ke telefon kita. Iaitu untuk orang yang tahu menggunakan teknologi dengan lebih baik mungkin. Tetapi pada asasnya kita kena tengok balik, jangan panik atau cemas itu. Dia menyamar sebagai pegawai dan kita dalam keadaan panik dan takut, kita akan percaya cakap si penipu tersebut. Okey, kenapa kita panggil benda ni Macau scam? Sebab benda ni bermula lama dah. Dan penipuan telefon ni bukan berlaku di Malaysia saja, tapi di negara-negara lain sekali. Apa yang berlaku ialah kenapa dia dipanggil Macau scam, dulu call center dia di sana. Sekarang ni banyak pada awal-awal ketibaan Macau scam di Malaysia ni, kita kadang-kadang yang mana yang pandai sikit tu dia boleh cam ataupun dia boleh kenal pasti kata ini kenapa panggilan ni pelik sangat, sebab bunyi percakapan dia tu tak macam orang Malaysia ataupun bahasa Melayu dia tak fasih dan sebagainya. Ya, itu dulu. Tapi sekarang ni skrip dia lagi hebat. Dan kebanyakan pekerja ataupun penipu-penipu ni yang bekerja dengan sedikit-sedikit ni memang rakyat Malaysia sendiri yang bekerja dengan sedikit tersebut. So dan dia tak beroperasi di Malaysia. So benda ni jadi susah. Ramai yang kata blok je lah, minta kerajaan ataupun syarikat telekom telefon untuk memutuskan talian dia. Dan kita kena faham satu, teknologi yang digunakan tu lain pula. So itu yang kita kena faham. Supaya bila kita terima panggilan, kita kena lebih berhati-hati. Okey, itu dari segi Macau scam lah. Panggilan-panggilan bil tak berbayar, kes-kes mahkamah, kes cukai tidak berbayar dan sebagainya. Selain daripada itu,
banyak kes-kes penipuan kewangan yang dilaporkan oleh media ni bila melibatkan kerugian lah. Mangsa ditipu dengan sesuatu yang melibatkan dia terpaksa membuat pemindahan wang tersebut kepada si penipu. Okey. Penipuan kewangan yang kedua yang banyak berlaku sekarang ni ialah pinjaman tak wujud. Terutama di kalangan ketika pandemik. Pandemik adalah satu masalah di mana ramai pengusaha-pengusaha ataupun peniaga ataupun individu-individu di luar sana yang terdesak disebabkan masalah kewangan. Jadi dia tak ada income makin berkurangan ataupun income dia terganggu. Apa yang dia buat ialah dia dapat tawaran ataupun dia melihat tawaran-tawaran untuk pinjaman dengan cara yang paling mudah. Kebanyakannya muncul di media sosial. Facebook lah. Yang paling banyak sebenarnya di Facebook dan Instagram. Tapi Instagram pun kurang. Tapi yang banyak di Facebook, pinjaman mudah, pinjaman segera. Dan kadang-kadang bila kita tengok dekat media sosial tu, dia akan menggunakan logo-logo bank untuk menarik perhatian orang untuk memohon. Okey, bagaimana penipuan wang tidak wujud ini beroperasi? Di iklan, bila di iklan kita tertarik, so kita PM lah, PM ke, DM ke, tanya apa yang perlu dibuat. Dia cakap tahu kelulusan segera dalam masa 24 jam dah boleh lulus, ataupun 3 jam, 5 jam dia dah boleh bagi tahu sama ada lulus atau tak. Lepas tu dia akan proses dokumen dan sebagainya. Bila kita tengok balik, benda ni tiada hitam putih, tiada perjanjian, tiada apa. Kita cuma mengharapkan apa yang si pemberi pinjaman yang tak wujud ni laporkan pada kita. So kalau dia kata benda tu pinjaman ni ada, dah lulus cik, kita tengah tunggu untuk buat transfer saja, dan kalau tengok balik jumlah dia tu adalah jumlah yang tidak masuk akal. Yang mana kalau kita tahu, kalau kita pergi ke bank ataupun institusi perbankan yang berlesen ataupun syarikat pemberi pinjaman yang berlesen, kita tahu kata benda tu jumlah pinjaman yang ditawarkan tu adalah agak tidak logik. Sebab terlampau tinggi. Saya ada kes, beberapa kes yang dia punya pendapatan cuma 2-3 ribu sebulan, tetapi dia buat pinjaman yang tak wujud ni, dia kata pinjaman dia diluluskan 500 ribu. Cuba bayangkan, orang yang berpendapatan 2-300, 2 ribu, 3 ribu untuk buat pinjaman perumahan yang mana ada cagaran pun susah. Ini pinjaman peribadi yang tak ada apa-apa bentuk cagaran, tapi diluluskan dengan amount yang tinggi. Kat situ pun kita dah boleh nampak. Ini cara macam mana kita nak mengenal pastilah sama ada pinjaman-pinjaman tersebut wujud ataupun tidak wujud. So itu boleh membantu kita lah, tips-tips untuk mengenal pasti sama ada benda ni betul ataupun tidak. Lepas tu pula bila dah diluluskan, mulalah akan timbul isu di mana scammer tadi ni atau penipu-penipu tadi ni dia akan minta kita buat bayaran. Katanya bayaran ni untuk processing, bayaran ni untuk perjanjian, stamping dan sebagainya. Kita mula bayar. Apa yang berlaku pula secara psikologinya, banyak mangsa-mangsa ni, kadang-kadang kita terfikir pinjam 30,000 tapi rugi sampai 15,000. Kalau dah ada duit 15,000, kenapa nak kena pinjam 30,000? Okey, kita kena faham satu. Psikologi manusia bila banyak kesnya, bila dia buat satu pembayaran, contoh pembayaran pertama yang dia buat 2,000 untuk dapatkan pinjaman yang berjumlah 100,000. Bila dia dah buat pembayaran 2,000 tersebut, dia mengharapkan dia dapat 100,000. So jadi, bila si penipu suruh dia bayar lagi untuk kos-kos yang seterusnya, dia akan terus membayar. Sebab dia sangat mengharapkan untuk dapat yang 100,000 ni. Ataupun sekurang-kurangnya, dia akan dapat balik apa yang dia telah bayar sebelum tadi. Sebab tu banyak kes di mana berlaku, dia akan jadi kerugian sehingga amount tu jadi terlampau tinggi. Baru-baru ni kalau awal bulan ni, kalau sesiapa lah, kalau tuan-tuan dan puan yang mendengar tu ada terbaca laporan berita, ada seorang pesara kerugian lebih daripada 3 juta. Kalau tak silap saya di negeri Johor, dia kerugian lebih daripada 3 juta disebabkan pinjaman-pinjaman yang tidak wujud. Tapi dia ni kes dia berbeza sikit sebab dia di-approach oleh orang yang menghubungi dia. Ini pun satu. Ramai daripada kita yang
berkongsi kita punya maklumat peribadi yang basic lah. Kita rasa benda tu tak penting, tapi nombor telefon kita ada dekat Facebook, boleh cari. So scammer atau penipu-penipu dia akan dapatkan maklumat tu semua untuk approach kita dan untuk memberi pinjaman, tawaran-tawaran benda-benda yang tak wujud macam ni. So kita kena lebih berhati-hati untuk memastikan kita tak menjadi mangsa. Dan jangan risau disebabkan bila kita rasa was-was bercakap dengan orang lain ataupun rakan-rakan sekeliling, kaum keluarga, dan boleh call bank mereka juga, tak ada masalah. Disebabkan kebanyakan skim-skim penipuan-penipuan yang melalui panggilan telefon dan juga secara internet ni, mangsa kebanyakannya tidak pernah merujuk dengan individu lain, ataupun kalau skim yang penipuan Macau scam tadi memang tak, dia akan pesan jangan bagi tahu orang lain, jangan cerita dekat orang lain. Sebab dia tahu bila mangsa dah berkongsi maklumat tersebut, dia akan dapat input ataupun maklum balas daripada rakan-rakan atau keluarga. Dia cakap macam, pelik, takkan nak bagi pinjaman sampai RM500,000, takkanlah kita ada kes dadah dekat balai polis Greek sana tu, lepas tu polis call kita. Agak pelik lah, sebab dalam kes kalau kes-kes yang melibatkan kes-kes jenayah ni, polis selalunya dia tak call orang yang suspek tu, dia tak call, dia pergi je ke rumah dan terus tangkap. So benda-benda macam tu. So kalau kita berkongsi maklumat tersebut, kalau kita rasa was-was, kita berkongsi dengan orang sekeliling, kita mungkin dapat mengelakkan diri kita daripada ditipu oleh skim-skim ataupun individu-individu penipu yang di luar sana. Okey, satu lagi yang melibatkan pinjaman tak wujud ni pun, dia kadang-kadang bila dalam proses dia nak meyakinkan mangsa-mangsa dia akan menggunakan dokumen-dokumen yang dihantar melalui WhatsApp lah, ataupun Telegram dan sebagainya. Dia akan hantar surat contohnya yang menggunakan kepala surat ataupun logo-logo bank negara dan bank-bank lain yang ada, untuk meyakinkan kita bahawa pinjaman tersebut memang diluluskan dan syarikat dia memang dilesenkan. Itu kita kena faham satu. Kalau dia dah tunjukkan dokumen-dokumen yang mana contohnya datang daripada bank negara, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dengan bank negara untuk memastikan bahawa syarikat tersebut memang ada. Kita kena lebih berhati-hati, sebab kita kena jadi pengguna yang lebih bijak untuk memastikan kita tak terima bulat-bulat apa maklumat yang diberikan oleh orang pihak ketiga tersebut, untuk memastikan kita ni tahu ataupun kita tidak menjadi mangsa. So kita boleh rujuk dengan agensi-agensi yang mana kalau dia kata dia ada kelulusan daripada agensi tersebut, jadi kita boleh rujuk dengan agensi tersebut untuk memastikan betul-betul dia ada lesen untuk beroperasi ataupun diberi kebenaran untuk beroperasi. Okey, siapa yang boleh jadi mangsa-mangsa untuk ditipu ni oleh dalam kes-kes penipuan kewangan? Semua orang. Macam saya cakap tadi, tak kiralah dia berpendidikan tinggi ataupun tidak, tak kiralah sama ada dia muda ataupun tua, sesiapa saja boleh. Tapi dalam kes dia tengok jenis-jenis penipuan kewangan. Ramai orang cakap mungkin yang Macau scam tadi, mungkin sindiket-sindiket ni dah dapat maklumat kita. Ya, dia dapat maklumat kita. Sebab tu dia ada nombor telefon kita, dia ada nombor kad pengenalan kita. Selalunya memang dia dah ada. Dia ada alamat yang mungkin betul ataupun mungkin tidak. Itu maklumat yang dia dah dapat. Sebab itulah dia boleh buat panggilan kepada kita. Tetapi maklumat lain, contoh maklumat perbankan kita, berapa banyak duit simpanan yang kita ada, dia tak tahu. Kebanyakan memang dia tak tahu, dia tak ada rekod tersebut. Cuma dia cubalah, sebab ada je mangsa yang tak jadi mangsa disebabkan dia tak ada duit dalam akaun bank. Dia mungkin simpan duit dia cara lain, tapi dia tak ada duit dalam akaun bank, jadi sedikit-sedikitnya ataupun penipu-penipu tak berjaya untuk menjadikan dia mangsa. Okey, selain daripada itu, mangsa penipuan kewangan yang melibatkan pelaburan atau skim-skim yang tak diluluskan, terdiri daripada semua golongan juga. Tetapi yang selalu jadi mangsa dalam kes-kes pelaburan yang tidak sah ni adalah
beberapa kategori inilah. Satu, orang kampung. Kadang-kadang orang kampung, kita akan terfikir kenapa orang kampung. Sebenarnya yang kita tak faham, sebab dalam pengalaman saya lah, 10 tahun berkhidmat, 10 tahun lebih berkhidmat dengan Bank Negara, dan sepanjang 5 tahun ni, 5 tahun dari lebih ni, saya dah banyak buat pendidikan kewangan ataupun keluar untuk ke kampung-kampung, kawasan pedalaman melalui program-program Bank Negara di mana kita berkongsi maklumat. Kita buat ceramah macam ni lah dengan orang-orang kampung. Kita sebenarnya agak terkejut sebab nak kata terkejut tu tidak, sebab ekonomi orang kampung berbeza. Yang mana yang pekerja-pekerja yang bekerja makan gaji setiap bulan, kita tahu dia punya pendapatan macam mana. Tetapi orang kampung ni berbeza sebab dia punya simpanan kadang-kadang tu tak berada di bank, tapi berada di rumah. Dan simpanannya kadang-kadang bukan berbentuk wang ringgit. Mungkin berbentuk barang kemas dan barang-barang lain yang mudah untuk ditukar kepada wang ringgit ataupun dicairkan. So hasil pendapatan ni pun berbeza-beza. Sebab tu kalau tengok banyak kes-kes skim-skim cepat kaya ni ataupun skim-skim pelaburan yang berlaku ni, dia target ataupun mangsa-mangsa dia adalah terdiri daripada orang kampung. Sebab mudah. Kadang-kadang bila orang kampung, kita datang, kita bercerita, kita dapat seorang ataupun kita dapat ketua-ketua di kawasan kampung tersebut, dah cukup untuk meyakinkan yang lain-lain. Okey, selain daripada itu pesara. Pesara ni memang banyak. Macam tadi saya cakap yang kes penipuan yang pinjaman tak wujud tu, dia kerugian 3 juta lebih, itu adalah pesara. So ramai pesara. Kenapa pesara ni jadi mangsa? Senang je, sebab pesara kerajaan dia ada pencen, dan bila awal-awal pesaraan itu, bila dia bersara dia dapat duit gratuity. Kadang-kadang jumlah dia tu agak tinggi, dan agak banyak. Jadi itu adalah mangsa-mangsa yang penganjur-penganjur skim pelaburan ni akan target. Dan yang pesara-pesara swasta pula, dia ada simpanan KWSP atau EPF. Kalau kita tengok sekarang punya situasi, untuk semualah berdasarkan laporan daripada EPF baru-baru ini ataupun KWSP, iSINA, kalau tak silap saya, dikeluarkan oleh lebih daripada 5 juta ahli KWSP. So bayangkan, kalau kita tengok 5 juta ahli KWSP tu, so sekarang ni kalau saya sebagai sindiket, Makau Scam ke, skim cepat kaya ke, dan macam-macam lagi, saya dah target dah. Saya dah nampak dah ada 5 juta lebih rakyat Malaysia yang ada duit sekarang ni. So boleh je, mudah untuk ditipu. So sebab tu kita sebagai pengguna kena lebih berhati-hati dalam keadaan sekarang. Pelajar pun sama. Sebab dalam pandemik ni, pelajar pun ada dapat bantuan juga. Dan pelajar kebanyakan menerima pinjaman ataupun beasiswa pendidikan. So banyak yang dapat. Sebab tu skim-skim pelaburan, skim-skim multi-level marketing. Multi-level marketing tak ada masalah, kecuali kalau benda tu adalah haram ataupun skim pelaburan yang tidak diluluskan ataupun multi-level marketing yang tidak diluluskan. Multi-level marketing ni diluluskan oleh agensi kerajaan. So, jadi kita kena faham apa yang dia buat, dia ada lulusin, tak ada masalah. Kaki tangan awam profesional. Kaki tangan kerajaan adalah mangsa yang mudah untuk skim terjerumus ataupun terjebak dalam kes-kes skim cepat kaya. Ini disebabkan mudah sebab pegawai-pegawai kerajaan, dia ada satu kelebihan lah. Mudah untuk pegawai kerajaan mendapatkan pinjaman peribadi daripada bank-bank. So pinjaman peribadi yang senang sekali nak dapat itulah daripada Bank Rakyat, MBSB dan sebagainya. So Bank Islam, banyak bank-bank yang akan bagi pinjaman kepada pegawai-pegawai kerajaan. So ini sebab tu skim-skim cepat kaya ni dia akan target. Dia akan target pegawai kerajaan sebab mudah untuk dia dapatkan pinjaman. Kalau dia tak ada, Cik Nizam boleh rap? Oh, okey. Itu skim cepat kaya. Ciri-ciri skim kaya ni banyak. Tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali. So benda macam ni kita kena faham. Kita selalunya biasalah mangsa-mangsa adalah
golongan-golongan yang selalunya lebih tamak lah. Nak semuanya dengan cepat. So sebab tu kita kena faham, dia ambil saja apa yang ditawarkan kat kita tu sebab keuntungan dia tak masuk akal. So pada saya senang je, kalau apa-apa keuntungan yang melebihi 15% setahun, bukan sebulan ataupun 3 hari ataupun seminggu, itu dah tentu-tentulah tidak berlesen dan juga pelaburan-pelaburan yang diragui, kita tak tahu. So dan kita akan berkemungkinan yang besar akan rugi. Okey, jangan terlibat urusan niaga mata wang asing secara haram. Sama juga, ini pelaburan, ada yang dia pun terlibat dalam urusan niaga mata wang, forex lah. Tuan-tuan dan puan kena faham satu, jual beli mata wang asing tidak dibenarkan melalui entiti yang tidak dilesenkan oleh bank negara. So maksudnya broker-broker yang ada online semua tu adalah kebanyakannya bukannya dilesenkan oleh bank negara. So kalau kita nak pastikan, di laman web bank negara ada tertera semua broker-broker ataupun apa yang kita panggil sebagai investment bank. Ini semua dilesenkan oleh bank negara. Jadi tak perlu risau untuk kita melabur. Benda-benda macam inilah yang kita nampak selalu, skim-skim pelaburan lain, kerugian dan sebagainya. Okey, saya highlight sedikit dari segi agensi-agensi kerajaan. Untuk senarai Bank Negara Malaysia, pengambilan deposit tanpa lesen, urusan mata wang asing tanpa lesen, itu dah buah bidang kuasa kita. Jualan langsung, macam saya cakap tadi, itu KPDN HEP, skim berkepentingan. Ini maksudnya pelaburan. Dulu ada pernah kes pelaburan Musang King lah dan sebagainya, Kurma. So itu skim berkepentingan. Dia ada lesen. Benda tu ada lesen dan diluluskan oleh SSM. Sebelum kita melabur, kita pastikan dulu. Suruhanjaya Security, tawaran saham. So, dan dagangan mata wang kripto. Siapa yang melabur dalam cryptocurrency ataupun Bitcoin dan sebagainya, dia kena melabur melalui broker-broker yang mana dilesenkan ataupun diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Yang PDRM pula ataupun polis, pelbagai bentuk kes penipuan. Okey, kes-kes penipuan, Macau scam, pinjaman tak wujud, pelaburan haram dan sebagainya. Kita sebagai pengguna, bila kita jadi mangsa, benda pertama yang kita kena buat ialah laporan polis. Sebab itu akan jadi permulaan siasatan tersebut. Okey, saya juga nak highlight sikit pasal akaun kedai ni, akaun tumpang. Akaun tumpang ni banyak kes dah. Sebab tadilah Macau scam, bila mangsa tersebut dah bank in duit, dia akan bank in kepada akaun pihak ketiga. Akaun pihak ketiga ni adalah akaun individu. Dan pemilik akaun ni yang kita panggil sebagai pemilik akaun kedai. Jangan sekali-kali bagi akaun kita digunakan oleh pihak ketiga. Sebab kita yang bersalah. Sebab akaun tu adalah milik kita. So apa tindakan undang-undang, kita boleh dikenakan tindakan undang-undang. Penjara 5 tahun. Maksimum penjara 5 tahun. Saya dah banyak kes yang muda-muda lagi. Dah beberapa kes sebab bila scammer-scammer sindiket menggunakan akaun kita, dia bukan menipu satu orang. Dia mungkin menipu beratus-ratus orang di luar sana. Bayangkan kalau beratus-ratus orang tu buat laporan polis, kita akan berhadapan dengan beratus-ratus kes mahkamah. Okey, semalam laporan Bulletin Utama semalam highlight ataupun mengenengahkan CCID ni daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. So kita boleh semak ini untuk semak mule dia panggil, ataupun semak akaun kedai lah, sama ada akaun tersebut ada dalam rekod jenayah komersial atau tidak sebelum kita membuat apa-apa transaksi melibatkan akaun tersebut. Nak buat pembayaran ke, nak buat pemindahan wang ke dan sebagainya. So dan boleh download juga aplikasi ni di Google Play, cek scammer CCID ataupun semak tipu CCID. Hotline dia semalam dalam bulletin utama semalam pun highlightkan juga nombor WhatsApp ni yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk untuk apa-apa kes yang melibatkan penipuan kewangan yang kita tak pasti. So ini adalah info line daripada PDRM sendirilah yang baru sahaja diperkenalkan untuk membantu orang awam sebab kes makin banyak. Kadang-kadang bermusim kes-kes ni. Okey, yang tadi saya dah sebut pasal cryptocurrency tadi. Okey, dan sebagai pengakhiran, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan follow Facebook Amaran Scam.
banyak perkongsian yang ni adalah di bawah sediaan Bank Negara sendiri. Kita akan berkongsi semua maklumat-maklumat bukan sahaja daripada Bank Negara tetapi daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Macam agensi yang saya bagi contoh tadi, tunjukkan tadi tu, KPDN HEP, Security Commission ataupun Suruhanjaya Security, PDRM, so SSM, segala maklumat yang datang daripada agensi-agensi tersebut kita akan cuba kongsikan sebanyak mungkin supaya orang awam boleh tahu apa modus operandi ataupun jenayah-jenayah ataupun penipuan kewangan yang terkini. Sebab benda ini akan berubah-ubah. Skim-skim pelaburan yang tidak sah dan sebagainya. Kita akan berkongsi. Dan di laman web Bank Negara sendiri, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk untuk mendapatkan senarai syarikat-syarikat yang mana yang dah dilaporkan dan kita dah senaraikan di laman web Bank Negara sebagai tidak berlesen. Supaya kalau kata tuan-tuan dan puan-puan diperkenalkan dengan skim-skim tertentu tu, boleh rujuk dulu sebelum buat apa-apa keputusan untuk melabur ataupun terlibat dengan skim tersebut. Okey. Cik Hakim, saya rasa sesi saya dah selesai. Mungkin Okey.